Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Hadis ke-38. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifu bihi wujuhin nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma man talaba al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi wujuhin nasi ilayhi fahuwa fin nar. Akhrajahu Ibn Majah. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma li ghairi Allah aw arada bihi ghaira Allah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Akhrajahu Ibn Majah. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau mengalahkan orang-orang yang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Dan dalam riwayat lain daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk berbangga dengannya akan para ulama atau untuk mendebat dengannya akan orang yang jahil atau untuk memusatkan, yakni menarik perhatian manusia kepadanya, maka orang itu di dalam api neraka. Dan dalam riwayat lain juga Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah atau menghendaki ia dengan ilmunya itu akan yang lain dari Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di dalam neraka. Ikhlas merupakan ruh bagi setiap ibadah yang kita laksanakan. Apa saja ibadah kalau dilaksanakan dengan tidak ikhlas, maka hasilnya ialah kosong. Termasuklah mencari ilmu agama atau apa juga yang lainnya. Begitu juga mengajarkannya. Kalau tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Dalam hadis ini disebutkan tentang beberapa contoh tujuan yang lain dari keridaan Allah, seperti belajar ilmu kerana tujuan akan dapat mengatasi para ulama, para ilmuwan yang lainnya, atau dengan tujuan membanggakan diri di hadapan orang-orang yang jahil, atau dengan tujuan mengumpulkan harta benda dunia semata-mata, atau dengan tujuan menumpukan perhatian manusia terhadap dirinya, maka tujuan-tujuan itu semuanya merupakan tujuan keduniaan yang rendah, yang sudah tersimpang dari mencari keridaan Allah. Maka dari kerana itu Allah Ta'ala mengancam orang yang mempunyai tujuan buruk ini dengan siksaannya yang pedih di dalam api neraka. Kenapa Allah menyiksa mereka dengan demikian? Kerana mereka menyalahgunakan tujuan suci dari mencari ilmu agama. Ilmu itu satu yang sangat mahal sekali. Ilmu hanya digunakan untuk beribadat dan mencari keridaan Allah Ta'ala, atau dalam bahasa lain tujuan belajar ilmu agama ialah untuk dijadikan sebagai jambatan yang mencapaikan kita ke dalam syurga yang tidak ternilai harganya. Jadi bila ada orang yang menjadikan ilmu agama itu hanya menjadi jambatan untuk mendapat keduniaan, maka orang itu sebenarnya telah menghinakan ilmu agama itu sendiri. Kenapa sesuatu yang mempunyai tujuan yang begitu mahal hanya digunakan untuk mendapat harta benda dunia yang rendah ini? Nah, di sinilah letaknya kesalahan orang tadi.
maka lalu ia diancam oleh Allah Ta'ala akan dimasukkan ke dalam api neraka kalau dia tidak bertaubat dari tujuannya yang rendah tadi. Jadi tujuan kita menuntut ilmu mestilah diikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana yang lain. Peperiksaan, kalau kita tuntut ilmu kerana nak periksa ilmu agama atau ilmu apa juga, barangkali bila habis periksa kita lupa segala ilmu kita, kerana tujuan kita untuk periksa. Tuntutlah ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan kita tuntut ilmu. Tuntut ilmu ini wajib, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim wa muslimah. Tuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim lelaki dan perempuan. Maka kita tuntut ilmu ni kerana apa? Kerana Allah memerintahkan kita menuntut ilmu. Penting tak untuk kita jaga periksa? Penting. Kerana periksa ni jalan untuk mengukur setakat mana kita ambil berat dengan ilmu yang Allah Ta'ala wajibkan kita menuntutnya. Mustahak sekali kita tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya tuntut ilmu kerana Allah. Allah perintahkan kita tuntut ilmu. Kerana ilmu itu wajib kita menuntutnya, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, wajib kita menuntutnya. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk membangga-bangga, bukan untuk berseronok, bukan. Mestilah tuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rugi sekali kalau kita silap dalam meletakkan niat kita ketika menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalus sadaqati an yata'allama al-mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahu al-muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah itu bahawa seorang muslim itu belajar akan satu ilmu, kemudian dia mengajarkan akan saudaranya yang lain, saudara muslimnya yang lain. Jadi sedekah yang sangat afdal bila kita ada ilmu, kita ajar pada orang lain. Jangan kedekut ilmu. Nabi SAW sifat mustahil baginda ialah kitman, menyembunyikan. Sifat wajib bagi Nabi apa? Tabligh, menyampaikan. Ada satu, sampaikan satu. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Tahu satu, sampaikan satu. Tahu 5, sampaikan 5. Bila kita sampaikan ilmu pada orang lain, baru ada berkat ilmu kita, baru kita jadi cepat ingat, baru kita bersemangat untuk mengamalkan ilmu itu. Bila kita sampaikan pula pada isteri kita, pada anak-anak kita. Sedekah yang paling afdal apabila kita ada ilmu, kita belajar ilmu, kemudian kita sampaikan pula ilmu kita kepada orang lain. Jangan sembunyikan ilmu, sampaikan. Dalam menyampaikan ilmu pula, jangan sampaikan benda yang salah pada orang. Kita dah baca dah hadis-hadis yang lalu. Bila akhir zaman, antara keadaannya ialah bila dimatikan para ulama, yang ada hanyalah orang-orang yang tak ada ilmu menyampaikan ilmu, lalu disampaikan ilmu yang salah, fa'adallu wa adallu, dia sesat, dia sendiri sesat, kemudian menyesatkan orang lain. Mesti rujuk kepada Al-Quran, mesti rujuk kepada hadis. Rujuklah sumber-sumber primer, sumber-sumber utama bagi ilmu. Rujuk Al-Quran, rujuk hadis, hadis-hadis yang sahih. Jangan sembarangan baca lebih kurang, sampaikan pada orang. Kemudian kita menyata yang itu salah, yang ini tak betul, baca dulu.
rujuk dulu. Jangan sewenang-wenangnya kita menyatakan yang ini betul, yang ini tak betul tanpa ilmu. Kita baca. Sekarang ni mudah. Boleh Google, boleh tengok kitab, boleh tanya para ulama. Nak tanya siapa juga di kalangan ulama pun mudah. Dia ada laman web dia, kita boleh ber-WhatsApp dengan dia, boleh berhubung dengan dia di seluruh dunia. Jadi tak faham, tanya. Kunci bagi ilmu ialah kita rajin bertanya. Jangan sekali-kali kita sebarkan kesesatan. Tak faham, kena tanya. Kalau kita ragu-ragu pada satu perkara, kena dapatkan kepastian, kemudian baru kita sampaikan pada orang lain. Bila ditanya kita dengan satu-satu perkara, jangan kita jawab sewenang-wenangnya tanpa ilmu. Nanti kita jawab dengan jawapan yang salah, akan menyesatkan pula orang lain. Kadang-kadang kita tak pernah jumpa satu hadis, kita tak tahu satu perkara, kita tak dalami satu perkara, kita mereka-reka pada menyampaikan, mereka-reka pada menjawab persoalan. Jangan suka mereka-reka. Kerana ada benda-benda yang kita tak tahu, elok kita tanya, kita kaji lagi, baca lagi, supaya kita faham satu-satu perkara. Terkadang kita menyesatkan orang lain, memudaratkan orang lain, merosakkan masyarakat dengan ilmu kita yang salah. Jadi sampaikan yang betul. Ini berkaitan SOP ni. Seluruh dunia ulama kata kena jaga SOP. Ada juga yang tak mau ikut SOP, kan? Tak suka semayang jarak-jarak ni. Dia fiqah ni bukan baca kitab fiqah tu saja, kena mengaji juga usul fiqah, usul fiqh. Kena ngaji juga kaedah fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqah. Ada kaedah-kaedah yang perlu kita faham. Ad-dararu yuzal, benda yang mudarat mesti kena buang. Itu kaedah. Ad-dararu yuzal, semua yang memudaratkan mesti dielakkan. Jadi COVID ni memudaratkan, kita kena elak. Memanglah hukum asalnya saf ni sunat kita rapat-rapatkan. Tapi bila ada mudarat, gugur dah sunat tu kerana membawa mudarat. Bahkan benda haram, kalau terpaksa makan, kita boleh makan. Ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara bila berlakunya darurat, menghalalkan yang haram. Contoh, kita pergi hutan, tak ada dah daging lain, ada daging babi je. Daging babi ni haram. Tapi kalau kita tak makan, mungkin kita boleh mati. Ada daging babi atau ada benda lain yang haram saja. Ada air yang haram umpamanya, air arak umpamanya. Kalau kita tak minum, kita boleh mati. Ketika itu halal kita minum untuk mengelakkan mudarat. Tapi dengan qadarnya. Ad-darurat, ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Perkara darurat ni dengan qadarnya, ditentukan dengan qadarnya. Tak boleh lebih-lebih. Makan daging babi untuk bagi hidupnya, bagi kita boleh menyawanya, boleh ada tenaga untuk terus bergerak je. Bukan pula masak tom yum ke, buat barbecue, ada sos pula ke, tak boleh lah. Untuk kadar saja, cukup dengan kadar saja, tak boleh berlebihan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerosakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang baik saf rapat, tapi kalau mendatangkan mudarat, membahayakan. Jadi menolak mudarat itu lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Tolak mudarat itu lebih aula, lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Ini juga berkaitan dengan saddu zara'i. Ini kaedah. Saddu zara'i ini prevention,
Orang putih kata prevention is better than cure. Orang Arab kata al-wiqayah khairun minal ilaj. Wiqayah ni mencegah lebih baik daripada merawat. Prevention mencegah lebih baik daripada kita cure, kita merawat. Jadi kaedah fiqh ada, kita elakkan benda tu daripada berlaku. Memang mungkin kalau kita kaji, ini semua perancangan Yahudi lah, ada yang kata COVID ni perancangan Yahudi, itu ini, kita jangan terpengaruh dengan Yahudi. Masalahnya kalaupun COVID ni ciptaan siapa-siapa, kita pun tak tahu, wallahualam. Masalahnya kita kena hadapi benda tu. Kuman tu dah ada di sini. Jadi kita kena elakkan. Tak jadi tak apa tuan-tuan. Kalau jadi macam mana? Meru 2C. Hari tu seminggu yang lalu 76 orang daripada surau Meru 2C, termasuklah melibatkan yang meninggal dunia Ustaz Ahmad Mat Taib. Dia dijangkit daripada orang yang semayang di surau Meru 2C, dialisis dengan dia di Jelapang sana, di Selibin sana. Terkena di tempat dialisis lah. Tapi Meru 2C itu yang PKPD nya. Kerana di Meru 2C itulah yang merebaknya kuman COVID-19 ni. Jadi fitnah pula bagi surau itu. Orang-orang surau. Jadi sebab itu kita kena jaga. Jadi bertindaklah berdasarkan ilmu. Jangan sewenang-wenangnya. Dan ilmu ni kita kena beri, kena ada kerjasama, beri kepercayaan kepada orang yang di bidangnya. Kalau ilmu kedoktoran, tanya doktor. Kalau arkitek, tanya arkitek. Kalau lawyer, tanya lawyer. Jangan kita tak tahu menahu, kita reka-reka, kita buat andaian. Jadi mesti ada kerjasama, ada gabung jalin dalam mengeluarkan satu-satu fatwa dengan pihak yang berautoriti. Tanya para doktor bagaimana penyebaran dan sebagainya, keperluan pada jaga SOP. Kalau kita marah-marah, mana ada orang buat, sini je yang ulama bagi fatwa SOP. Dia tak tengok ke di Mesir, di Arab Saudi lagi ketat. lagi tengok Masjidil Haram tu punya jarak je. Cuba tuan-tuan buka live sekarang, YouTube live Masjidil Haram, macam mana mereka semayang, lagi jarak. Ini bukan ulama Malaysia aja, ulama seluruh dunia. Lepas itu kita kena sabar. Jangan mengeluh. Keadaan ini pernah berlaku di zaman dahulu kala, di zaman Umar, di zaman Nabi SAW. Nabi dah bagi pun panduannya dalam hadis-hadis, bagaimana nak berdepan dengan dalam keadaan pandemik ini. Menghalangi pergerakan dan sebagainya, elakkan persentuhan. Memang dah ada dah, diceritakan dalam sirah perjalanan baginda SAW, juga di zaman para sahabat berlaku. Kalau kita pergi di Jordan, di kawasan Aghwar sana, ramai sahabat-sahabat Nabi yang mati taun ni macam COVID-19 lah. Jirar bin Azwar, Syurhabil bin Hasanah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, mereka ni mati dalam COVID-19 ketika itu. Taun, penyakit berjangkit ketika itu berlaku, dan insya-Allah ada jalan keluarnya. Tapi bila kena bersabar, jangan banyak mengeluh. Kita ni bila selalu mengenangkan kekurangan-kekurangan, masalah-masalah, kita suka sangat mengeluh. Kurang syukur kita pada Allah. Tak? Macam juga anak-anak, kalau dia asyik sebut kekurangan rumah dia akan komplain mak bapak dia. Apalah ayah ni, orang lain ada basikal BMX, kita je tak ada. Orang lain masuk universiti ada kereta, saya ayah tak bagi pun kereta. Orang lain, abang, isteri komplain suami. Orang lain semua ada gelang emas, saya je tak ada. Orang lain ada dryer dekat rumah, ada washing machine besar. Jadi
Bila kita kenangkan kekurangan-kekurangan, masalah-masalah, itu menyebabkan tak adanya terima kasih. Itu menyebabkan jauhnya kita daripada syukur pada nikmat. Cuba kenangkan apa yang Allah dah bagi pada kita. Kalau kita sebagai anak, kenangkan pengorbanan bapa kita, mak kita yang mengandungkan kita 9 bulan 10 hari. Mak kita susah payah dia bela anak ramai. Mak saya bela anak-anaknya 12 orang. Kenangkan masa kecil dulu, mak kita hantar kita pergi sekolah naik basikal. Mak saya daripada kampung Selebuh ke Pekan Parit tu hantar naik basikal, balik ambil. Pernah satu kali aksiden, jatuh di tepi longkang dekat sekolah Parit tu. Sedih kita mengenangkan pengorbanan mak bapak kita, lalu kita berterima kasih pada mereka. Kalau kita kenangkan pengorbanan, kesusahan-kesusahan, pemberian-pemberian mereka yang banyak. Jadi jangan asyik mengenangkan kekurangan-kekurangan. Bila kita kenang kekurangan-kekurangan, datanglah keluhan, hilanglah rasa syukur. Ni COVID-19 ni, kalau susah ni, susah, sabarlah. InsyaAllah ada vaksin, bolehlah, sabar. Sembahyang jarak, tunggulah. Oh, tak boleh pergi umrah, itu tak boleh, ini tak boleh, sabarlah. Cuba kenang nikmat Allah dah bagi sekian lama, 50 tahun sihat, ya tak? 50 tahun aman, 50 tahun boleh cari rezeki mudah, simpan duit kita dalam bank. Kenangkan itu, nikmat Allah dah bagi pada kita. Syukur kita boleh juga semayang, ya tak? Di masjid. Orang PKPD tak boleh semayang. Ada setengah tempat 6 orang je boleh. Ada setengah tempat 3 orang je. Syukurlah, alhamdulillah. Di samping sabar. Sebab itu orang mukmin ni, ajaban li amril mukmin, satu keheranan bagi mereka. Bila mereka dapat nikmat, mereka bersyukur. Bila mereka dapat musibah, mereka bersabar. Lalu kedua keadaan itu mereka beroleh kebaikan. Datang nikmat pun dapat pahala, dapat kebaikan. Datang musibah pun dia dapat pahala. Datang nikmat dia dapat pahala sebab apa? Sebab dia syukur dapat pahala. Datang musibah dia dapat pahala, dapat kebaikan juga. Kenapa? Kerana dia sabar. Sebab itu kena sabar. Para alim ulama kena sabar, asatizah kena sabar, anak murid kena sabar, yang muda yang tua kena sabar. Sabar dengan SOP, sabar dengan ujian, dengan musibah yang melanda kita. Di samping jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ada riwayat menyebut tentang kita sebut alhamdulillah dalam keadaan nikmat ataupun musibah. Nikmat pun alhamdulillah, musibah pun alhamdulillah. Kenapa? Kerana alhamdulillah itu syukur kita pada Allah. Walaupun adanya musibah, syukur kita dengan nikmat-nikmat yang dah berlaku sebelum ini. Dan syukur juga kerana pada musibah itu adanya hikmah. Kita beringat orang yang mati di sekeliling kita dengan jangkitan penyakit. Kita beringat dengan berbagai-bagai kemungkaran yang berlaku. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana tutupnya pusat karaoke, pusat disko, tutupnya pusat-pusat maksiat. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana datangnya kesedaran kepada manusia. Masa tak ada COVID, tak ada pun nak datang masjid surau. Bila dah COVID, berebut, marah-marah, nak datang kan? Alhamdulillah, datangnya keinsafan pada manusia. Malang sekali kalau keinsafan itu hanya sementara. Jadi kita apa juga keadaan, kita kena sabar. Musibah-musibah yang melanda ni kena sabar. Jadi bertindak atas dasar ilmu. Fiqh ni luas. Bukan fiqh yang hanya ada dalam kitab itu saja. Tidak dinamik. Dia dinamik fiqh ni. Ikut. Dia fleksibel. Ada keanjalan. Ikut keadaan semasa. Ada
keadaan semasa itu pun ada dia punya panduan-panduan yang Nabi ajar, yang para ulama tentukan. Bukan sewenang-wenangnya fatwa diberikan oleh ulama ni ikut hawa nafsu dia, bukan. Sebab itu seluruh dunia memfatwakan kewajipan untuk kita jaga SOP. Bahkan sampai satu tahap jaga SOP ni wajib untuk mengelakkan mudarat-mudarat berlaku. Hadis yang terakhir malam ini, habislah kitab kita ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, wa fi riwayatin idza mata ibnu Adam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila mati seseorang manusia, maka terputuslah segala amalnya kecuali yang datang dari 3 sumber. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang memberi manfaat dengannya. Ketiga, anak yang saleh yang mendoakan baginya. Dan dalam satu riwayat disebutkan apabila mati seorang anak Adam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ini dia keuntungan yang tak ternilai harganya bagi orang yang lanjut usianya atau yang telah meninggal dunia. Mesti kena usahakan 3 perkara ni. 3 perkara ni. Siapa yang rebut 3 perkara ni, yang usahakan 3 perkara ni, dia sangat beruntung. Bila matinya kita, terputus amalan kita, inqata'a amaluh, terputus amal, tak ada, habis. Akaun amal kita habis. Melainkan 3 perkara. 3 perkara ni masuk dalam akaun pahala kita, masuk berjalan walaupun dah mati. Sampai bila? Sampailah hari kiamat. Sampai hari kiamat, sepanjang-panjang penggunaan, sepanjang-panjang pergerakan, perkara, 3 perkara ni. Pertama, sedekah jariah. Sedekah yang berpanjangan pahalanya. Kita wakaf, kita bagi tanah kita untuk orang lalu. Ada jenis orang ni dia tak suka orang lalu tanah dia. Ini pelik punya manusia. Sedangkan bila orang lalu tanah kita, selama mana dia lalu, masa kita hidup ke, kita dah mati ke, kita dapat pahala. Walaupun kita dah mati, tanah tu tukar nama orang lain kan, tapi kita yang mengusahakan dulunya, milik kita dulunya, kita dapat pahala sehingga hari kiamat. Buat jalan, kita bagi duit untuk masjid, kita bagi untuk beli van, van, sepanjang-panjang penggunaan van itu, wakaf, kita beli van itu, sepanjang-panjang penggunaan itu kita dapat pahala. Wakaf ni tuan-tuan, bila kita dah bagi itu milik jawatan kuasa yang menguruskan, bukan milik kita lagi. Ada satu kes, dia bagi jam besar ni, jam yang cantik untuk masjid kan. Dulu orang suka jam besar ni. Dia kata jam ni kena duduk kat sini juga. Bila jawatan kuasa masjid nak ubah, dia marah. Saya yang wakaf ni, dia kata. Mesti duduk sini juga pasal saya yang wakaf. Tak boleh dah. Bila kita wakaf, kita bagi, itu namanya wakaf. Wakaf ni maknanya berhenti. Hak kita dah terhenti dah. Jadi milik bersama, kelolaan pihak yang bertanggungjawab. Ahli jawatan kuasa masjid, dia ada kuasa. Dia tentukan macam mana. Jangan buka kapet ni, saya yang wakaf. Kapet ni udah luka daya orang, nak sujud, darah, udah keras. Jangan, nanti saya dah tak dapat pahala. Macam mana? Tak boleh macam itu. Jawatan kuasa masjid, dia ada kuasa penuh. Mesyuarat, kena tukar kapet. Udah saya tak dapat pahala. Ni ke nak pahala, wakaflah lagi kapet baru ke bukan? Ya dah. Senang je, tak ada masalah. Bagi kapet baru. Bagi tebal-tebal sikit, pahala besar sikit. Jadi bila kita bagi, tak ada, bukan milik kita dah. Sepanjang-panjang penggunaan itu kita dapat pahala. Jadi cerdik
cerdik kalau kita buat kerja-kerja ni. Kita pastikan harta kita wakafkan. Kita ada sedekah jariah kita ni, pahala berterusan. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diamalkan, ilmu yang dimanfaatkan, ya. Ilmu yang dimanfaatkan ni ilmu yang bermanfaat, yang berterusan, yang berpanjangan. Kita ajar orang ilmu. Apa juga ilmu? Sebab itu orang yang jadi guru ni sangat mulia, ya. Yang paling mulia berjalan atas muka bumi ni, kata Nabi, muallimun, orang yang mengajarkan ilmu, muallimin nasil khair, yang mengajarkan ilmu pada orang lain. Ikan pun mendoakan kebaikannya, mengucapkan selawat padanya. Allah, malaikat, ikan di lautan, semut-semut di dalam lubang mengucapkan kebaikan kepada muallimin nasil khair, guru-guru yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Dia pun mati, cikgu ni tadi mati, ustaz ni tadi mati. Bila dia mati, dia punya pahala tetap masuk juga, akaun pahala. Sebab apa? Sebab ilmu yang dia ajar tu bergerak pada anak murid. Dia tulis buku pula, buku dia dibaca. Dia punya Facebook, dia punya status, dia punya sebaran ilmu dia. Orang tengok lagi, orang ambil iktibar lagi pada ilmunya. Sepanjang-panjang ilmu yang dimanfaatkan itu, dia dapat pahala. Jadi kita kena rebut ini. Orang minta derma untuk mak tahfiz bagi. Kenapa? Di mak tahfiz, di sekolah agama atau sekolah-sekolah ni, apa juga sekolah lah, dia ada sedekah jariah, ada wakaf, ada ilmu yang dimanfaatkan, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu dimanfaatkan pun ada. Waladin salihin yad'ulah, dia juga menjadi tempat untuk melahirkan anak-anak yang soleh yang mendoakan. Begitu juga yang terakhir, waladin salihin yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kita doa orang lain untuk kita ni sampai. Kalau kita mati, doa orang lain pada kita ni sampai. Inna ikhwanikumul an yus'al fad'u lahum. Nabi SAW satu hari berjalan dengan sahabat. Nabi kata, saudara mara kita ni, sahabat-sahabat kita sekarang sedang menghadapi soalan kubur. Fad'u lahum, doalah untuk mereka. Jadi doa untuk orang yang dah mati ni sampai. Doa untuk orang yang dah mati sampai. Begitu juga kebanyakan riwayat menyebut sedekah untuk orang yang dah mati pun sampai. Ayah kita dah meninggal dunia, kita sedekahkan sesuatu, pahala ni untuk dia, sampai pahala itu. Begitu juga doa, begitu juga kita hajikan untuk dia kalau dia belum buat haji, disebut dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga kalau dia tak habis puasa dia, kita gantikan puasanya, sampai untuknya. Jadi sebab itu orang-orang yang mendoakan kita itu sampai. Begitu juga anak yang soleh yang mendoakan sampai. Itu kita kena berkawan dengan orang yang baik-baik, mendoakan kebaikan untuk kita bila kita dah mati nanti. Kita terlebih dahulu doakan untuk mak bapak kita, doakan untuk kawan-kawan kita yang dah meninggal dunia. Doa-doa mereka itu sampai. Jangan lupa setiap kali solat doa untuk mak bapak kita. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau bersendirian, doa, jangan lupa doa untuk mak bapak ni. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita, isteri kita, saudara mara kita juga mendoakan untuk kita nanti. Satu kisah, seorang wali, seorang dia saya baca satu kisah ni, dia seorang wali bermimpi, satu kawasan perkuburan ni dia, semua penghuni kubur ni tersiksa, melainkan satu kubur ni, kuburnya cerah, penghuninya senang, gembira, bahagia. Lalu siang hari itu waliullah ni, seorang alim, seorang abid, dia cari kubur siapa. Jadi dia pergi kubur yang dimimpi malam tadi, kubur yang cerah, yang bercahaya, yang senang lenang penghuni kubur tu. Rupanya kubur ni milik seorang bapa kepada seorang penjual ikan.
Lalu dicari penjual ikan ni. Wahai si penjual ikan, malam tadi aku bermimpi semua kubur ni tersiksa mayat di dalamnya, melainkan kubur bapa kamu. Apa amalan dia atau amalan kamu yang menyebabkan kuburnya percaya? Si penjual ikan ni kata, aku rasa bapa aku ni orang biasa je. Apa pula amalan kamu? Aku tak ada apa. Cuma setiap kali orang beli ikan aku, setiap kali orang beli ikan aku akan doa untuk mak bapak aku. Beli, Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap kali dia beli, dia doa untuk mak bapak. Beli, doa. Waliullah ni tadi, dia nampak kubur tu, percaya kubur bapak berjuakan. Rupanya sebab dia doakan untuk mak bapak. Kubur-kubur lain, dalam mimpi dia cerita, menarik-narik rumput, menarik-narik batu di atas kubur. Tangan menarik. Digambarkan dalam mimpi waliullah ni. Diceritakan dalam beberapa kitab kisah ni. Kemudian beberapa hari berlalu, waliullah ni mimpi lagi. Dia mimpi semua kubur menarik-narik, mencakar-cakar rumput, menarik-narik batu di atas kubur. Termasuklah kubur bapa si penjual ikan ni tadi. Lalu dia mencari si penjual ikan ni, mana perginya? Dicari-cari-cari, rupanya penjual ikan ni dah mati. Penjual ikan dah mati. Kenapa semua kubur begitu? Jadi dia buat satu kesimpulan, berdasarkan pada ilmu yang dia pelajari, bahawa benarlah apa ini disebut dalam beberapa riwayat tentang batu-batu yang mendoakan untuk si mati, tentang rumput-rumput yang mendoakan untuk si mati, tentang anak-anak yang mendoakan untuk si mati. Rupa-rupanya penghuni-penghuni kubur ni, dia gambarkan dalam mimpinya menarik-narik batu, menarik-narik rumput berbanding satu kubur yang masih yang bercahaya cerah dan sebagainya, kerana anak dia mendoakan untuk dia. Jadi bila penjual ikan ni dah mati, tak ada lagi orang yang mendoakan. Bila tak ada orang mendoakan, maka semua penghuni kubur itu mengalami keadaan yang sama, dalam keadaan yang sukar, yang susah, yang gelap kuburnya. Kisah ni masyhur, diceritakan dalam beberapa kitab. Jadi memang doa untuk mak bapak ni penting. Jangan sekali-kali pada doa kita lupa untuk doakan mak bapak kita. Doakan pada mereka. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita juga mendoakan untuk kita. Jadi semua yang lain ni terputus. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Yang ada 3 je, sedekah jariah, ilmu dimanfaatkan, anak yang soleh yang mendoakan. Kita tanam pokok ni sedekah jariah juga. Jadi jangan pusing sawit kita burung makan, kita punya kelapa babi makan, durian kita gajah makan ke apa ke. Ma ukila minhu wa ma suriqa minhu, apa yang dicuri, apa yang dimakan, yang kita jual pun, kita tanam rambutan, jual rambutan, kita dapat pahala. Falahu sadaqah, dapat pahala sadaqah. Besar pahala orang yang bertanam ni. Rumput dimakan oleh ulat, dapat pahala. Tak pasal-pasal aja dapat pahala. Dimakan, dicuri, yang kita jual, kita menstabilkan ekosistem, pohon-pohon mengeluarkan oksigen, berlakunya fotosintesis, berlakunya respirasi dan sebagainya. Ini sumbangan kita untuk alam, sumbangan kita untuk persekitaran kita. Besar pahalanya, sampai kita mati pun kita dapat. Jadi tanamlah pokok durian, pokok kuinin, apa juga pokok untuk anak cucu kita, dan itu juga sedekah jariah kita. Sedekah jariah. Kita pergi kebun, ayah ni nak tanam untuk siapa ni? Untuk koma lah. Memang dia pun tak dan merasa. Anak cucunya dapat, dan dia dapat pahala. Bila dia mati, jadi sedekah jariah dia. Ini orang yang bijak, yang mengusahakan 3 perkara ni. 3 perkara. Sebelum kita mati, rebut. Jangan fikir panjang. Pejam mata, wakafkan harta kita untuk
menjadi sedekah jariah kita, harta kekal kita di akhirat. Akaun dalam bank, duit dalam bank bukan harta kekal. Kereta tak kekal, tanah tak kekal. Yang kekal ialah harta yang kita wakafkan pada jalan Allah, itu dia yang kekal. Sehingga hari kiamat. Jadi selesailah kita kitab ini, menceritakan tentang kelebihan ilmu. Marilah sama-sama kita terus membudayakan ilmu, bersemangat dengan ilmu, berusaha menuntut ilmu, walaupun kita dah tua, walaupun dah ada PhD, sehinggalah ke liang lahat. Perjalanan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan untuk mendapatkan syurganya. Jadi apa lagi? Jangan kita abaikan tanggungjawab kita untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu fardu ain. Kalau tak beres lagi ilmu fardu ain, kena bereskan. Tak faham tentang solat, tak faham tentang bacaan Al-Quran, tak faham tentang perkara-perkara yang fardu ain atas kita mesti bereskan. Itu saja, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.